أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Maksudnya, dan bagi Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka kemana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diridai Allah. Sesungguhnya Allah amat luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. Dan mereka, yakni orang-orang musyrik berkata, Allah ada mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala rupa keindahannya. Dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berkata kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Bahagian yang pertama ayat yang dibaca ini, walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan bagi Allah kepunyaan timur dan barat. Di mana saja kamu berada, di sanalah kamu berhadap pada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas, kurnianya lagi maha mengetahui. Ayat ini menghiburkan Nabi SAW yang telah berhijrah ke Madinah. Pada masa mereka di Mekah, mereka bersemayang dekat Kaabah, dan kiblat mereka menghadap ke Kaabah mengikut satu riwayat. Ada riwayat mengatakan menghadap ke Baitul Maqdis. Kaabah tak dihadap lagi. Terdapat kekhilafan ulama-ulama tafsir. Bila mereka pergi ke Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya bersembahyang menghadap ke arah Masjid Aqsa, Sakhrah Baitul Maqdis. Sama dengan mereka. Dan Nabi sangat mengharapkan supaya Allah Ta'ala menjadikan Kaabah yang dibina oleh Ibrahim sebagai kiblat. Lalu Allah menurunkan ayat yang memerintah supaya Nabi menghadap ke Kaabah. Setelah berlalu masa selama beberapa bulan menghadap ke Baitul Maqdis, maka orang Yahudi mempermain-mainkan. Mayang apa begini, sekali ada sana ada sini. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, walillahil masyriq wal maghrib, dan bagi Allah timur dan barat. Fa aina tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja kamu berhadap, di sanalah kamu menyembah Allah. Allah Ta'ala tidak bertempat sebagaimana makhluknya. Di mana saja kamu hadap, kamu menyembah Allah Ta'ala. Ke timur, ke barat, ke kepunyaan Allah.
Bukan makna kita menghadap ke Kaabah, kita sembah Kaabah. Menghadap Baitul Maqdis, sembah Baitul Maqdis. Tidak. Kita berbeza dengan penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala, dia ikut di mana tokong dia diusung, berhala dibawa. Adat ke berhala tu. Kita orang Islam, kalau dirombak Kaabah tu, bawa sini tak boleh hadap sini, hadap ke sana juga. Di mana batu Kaabah sebagai tanda untuk menyatukan, kita berhadap saja. Bukan menyembah batu Kaabah itu, tidak. Dalilnya, kalau Kaabah dirombak, batu dia dibawa di mana kat lain, tak boleh hadap ke batu tu, hadap ke tempat arah Kaabah itu. Menandakan kita menyembah Allah, bukan menyembah batu. Kaabah tu sebagai tanda, syiar saja. Di mana saja kamu berhadap, kamu menyembah Allah. Allah Ta'ala maha berkuasa, seluruh alam ni di bawah milik dia. Di mana saja kamu berhadap dengan Allah. Tak boleh sama Allah dengan makhluk. Makhluk ni ada duduk depan, duduk belakang Allah Ta'ala yang maha besar. Kita tak mampu nak fikir kebesaran dia. Mengikut riwayat yang lain, ayat ini bersempena dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya bersembayang sunat. Bila sembayang sunat, tak perlu menghadap kiblat, boleh sembayang atas kenderaan. Sembayang atas unta, sembayang atas kuda, sembayang tengah berjalan. Di mana sembayang sunat, tak apa, tak menghadap ke arah Kaabah. Tak menjadi masalah. Saya bawa kata semayang dengan isyarat rokok dan sujud. Bukan makna rokok sujud sampai nak nampak depan. Boleh buat. Ini jadi permainan juga kepada musuh. Di mana saja kamu berhadap, di situlah kamu berhadap Allah Ta'ala. Mengikut riwayat yang lain, Nabi dan sahabatnya satu malam berada di malam yang gelap gelita dalam satu musafir. Tak tahu arah kiblat. Lalu berijtihad. Duduk agak-agak kiblat ke arah yang dituju. Bila siang hari dia dapati kiblatnya salah. Maka mereka tak perlu qada sembahyang itu. Tak perlu qada. Allah Ta'ala turunkan ayat walillahil masyriq wal maghrib. Fa inma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan bagi Allah kepunyaan timur dan barat. Di mana saja kamu berada, di sana kamu berhadap Allah Ta'ala. Sembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha luas, lagi maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Tak ada beza jauh dan dekat di sisi Allah Ta'ala. Kita bercakap perlahan, cakap kuat, Allah Ta'ala dengar belakang, tak ada beza. Bahkan Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Ini kehebatan Allah Ta'ala yang tak terhingga. Di mana sangat kamu berhadap pada Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, berzikir perlahan lebih afdal pada berzikir kuat-kuat. Berzikir perlahan. Ada setengah orang tu kuat tarekat berdoa lalu sampai beringgu. Itu tak betul cara begitu. Bahkan berzikir dengan perlahan lebih khusyuk. Kecuali dalam keadaan tertentu. Bang, kena kuatlah bang. Takbir sembahyang inti khalat, biar orang tahu pindah rukun ke rukun, itu tak apalah kuat. Ada tempat yang tertentu boleh kuat. Dalam keadaan biasa berzikir dengan lebih khusyuk, itu lebih baik. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka, yakni orang-orang musyrikin, termasuklah orang-orang Kristian, termasuk orang Yahudi, menganggap Allah Ta'ala mempunyai anak. Orang Kristian kata Nabi Isa itu Tuhan anak. Ada Tuhan anak, Tuhan mak, Tuhan ayah. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tuhan itu satu tapi dalam tiga. Ini perkataan yang mengarut. Mereka sendiri tak boleh nak tafsir.
Mereka meletakkan Isa anak Tuhan. Itu bohong, syirik. Orang Yahudi pula mereka menganggap mereka adalah anak-anak Allah. Uzair anak Allah, itu sesat. Sama dengan musyrikin. Allah Ta'ala bukan bapa. Allah Ta'ala adalah Tuhan. Tuhan yang mencipta segala makhluknya, bukan ayah yang melahirkan anaknya. Tuhan yang menjadikan semua alam. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersama dengan makhluknya. Hubungan Allah dengan makhluknya, hubungan Tuhan dengan hambanya. Hubungan pencipta dengan yang dijadikan, yang diciptakan. Subhanah, maha suci Allah, dia bersama dengan makhluknya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bukan baginya seluruh yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyerah diri pada Allah. Makhluk langit, makhluk bumi, sama ada secara fitrah, secara sifat semula jadi. Semula jadi. Umpamanya pasang surut laut mengikut peredaran yang Allah Ta'ala tetapkan. Perjalanan angin ke timur, barat, utara dan selatan mengikut ketentuan Allah Ta'ala. Patuh. Awan yang mengandungi air yang banyak dalam awan itu, sehingga bila turun hujan boleh menenggelamkan negeri, bukan kampung. Banyaknya air itu tak jatuh. Tak jatuh air yang banyak duduk atas kepala kita, awan. Bila Allah Ta'ala suruh turun, baru turun. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Di mana awan itu tunduk kepada perintah Allah Ta'ala secara tabi'i. Maka itulah juga kita manusia yang ada akal, ada fikiran, boleh pilih, tunduk secara taklif, cara pilihan, kena patuh pada peraturan Allah Ta'ala, tunduk. Semuanya patuh pada Allah Ta'ala, taat. Semua makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, tunduk kepadanya. Di mana hubungan makhluk dengan Tuhan bukan macam hubungan rakyat dengan kerajaan. Pekerja dengan majikan. Kita bukan pekerja Allah Ta'ala, bukan rakyat Allah Ta'ala. Kalau kita rakyat Allah Ta'ala, kita boleh kata tak setuju dengan Allah Ta'ala, macam tak setuju dengan kerajaan. Allah Ta'ala tak boleh begitu. Bukan pekerja dengan majikan, pegawai dengan tuan dia. Tak setuju dengan Allah Ta'ala, berhenti kerja dengan Allah Ta'ala. Boleh? Tak boleh. Kerana kita di bawah kekuasaan dia. Hubungan hamba dengan Tuhan, makhluk dengan penciptanya. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Tidak ada pilihan, melainkan tunduk pada Allah Ta'ala. Kerana kita tak boleh keluar dari bumi Allah, tak boleh lari daripada langit Allah. Badi'us samawati wal ard, yang mencipta segala langit dan bumi dengan indah, dengan cantik. Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bumi, dipasak dengan bukit buka dengan gunung kanang, dijadikan cerong, jadikan lurah, jadikan padang. Ada tempat yang ada tumbuhan macam-macam jenis, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rezeki dan menentukan cuaca yang sesuai bagi manusia dengan perintah Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha hebat kekuasaannya, yang tiada bandingan dan tiada tandingan. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah Ta'ala membuat keputusan sesuatu perkara, dia nak jadikan sesuatu, cukup dia kata jadi selalu. Tak payah guna alat, tak payah guna apa. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa. Bila dia nak cipta sesuatu, kun, jadi selalu. Allah Ta'ala boleh buat. Boleh buat segala makhluk dia. Tetapi bagi manusia, Allah Ta'ala uji manusia ini bersama dengan Islam. Allah Ta'ala boleh memenangkan Islam dalam sekelip mata. Boleh menang Islam sekelip mata. Tapi Allah Ta'ala jadikan masa-masa yang lama
Nabi Nuh alaihi salam menghadapi 950 tahun baru melihat kemenangan itu. Banyak nabi-nabi tak sempat dengan kemenangan, mati dulu. Ada nabi yang tak ada pengikut, disambung oleh orang lain. Setelah 1000 tahun baru berjaya perjuangan dia. Mengapa Allah Ta'ala jadikan begitu? Mereka bersama dengan Islam ini ditindas, ditekan, susah, macam-macam. Tujuannya Allah Ta'ala nak beri ganjaran di hari akhirat pula. Kehidupannya sebenar kehidupan di hari akhirat, bukan kehidupan dunia. Kita kena sedar Allah Ta'ala ni bila buat keputusan dia firman jadi satu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala beri martabat kepada manusia, ketinggian kepada manusia. Ada manusia yang taat pada Allah Ta'ala mengatasi malaikat-malaikat di langit. Ada manusia yang lawan Allah Ta'ala lebih hina pada binatang. Begitu manusia ni. Dan Allah Ta'ala nak pilih manusia berbagai-bagai kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Bertakwa ni bukan mudah. Macam berjalan di jalan yang banyak duri. Kalau gaduh jalan, pijak duri. Kena cermat berjalan. Ini susahnya perjalanan hidup ini. Bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala lebih pada makhluk yang lain. Kalau mereka taat pada Allah Ta'ala. Dan kita kena sedar Allah Ta'ala yang menjadikan kita, Allah Ta'ala Tuhan kita tu, idza qada amran, bila Allah Ta'ala membuat keputusan sesuatu perkara, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya bila dia berfirman jadi selalu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Ini kita kena sedar. Oleh kerana itu kena sabar-sabar. Kena sabar-sabar, kita menjadi hamba yang sabar, hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Wallahu alam.